Baik. Buka surat rukun salat ya. Rukun salat. Bukan surat 268. Kitab Syarah Safinatun Najah, bukan surat 268. Rukun salat yang ketiga. Sebelumnya saya kongsikan tentang niat dan juga Fatihah dah. Syarif. Ya. Niat dengan takbiratul ihram, Fatihah belum. Niat dengan takbiratul ihram sebelum ni lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah taala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin. Rukun yang ketiga, rukun solat yang ketiga dari berapa rukun sebelum ni? Dalam kita ni dia bukanlah 13 lah. Dia berapa? Allah SWT 18. 18 Akan solat asyar al-sab 17. Dalam kita ni 17 ya. Dia nak 17 ke nak 13 ke sama aja ha? Okey. Baik, rukun yang ketiga dari 17 ya. Berdiri betul bagi orang yang mampu dalam solat fardu. Jadi rukun pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi orang yang berdiri betul ya, bagi orang yang mampu dalam solat fardu. Iaitu berdiri ini nota dia 2040, iaitu berdiri betul pada solat fardu bagi yang boleh berdiri dengan cara meluruskan tulang belakangnya walaupun bersandar kepada sesuatu seperti tembok. Baik. Dan berdiri yang mampu ini bagi solat fardu ni termasuklah solat fardu yang dilakukan dalam waktunya, iaitu adaan ya, ataupun di luar waktu dia, contohnya qadaan ataupun fardu kifayah. Sama juga kena wajib ikut rukun dia, iaitu berdiri ya, betul. Baik. Okey, untuk Imam Syafi'i ya, tolong ambil perhatian di sini ya. Imam Syafi'i untuk berdiri betul di sini agak straight ya, agak tegas juga ya di sini. Berdiri walaupun dalam cara secara kalau kita tengok secara tulisan di sini ya, ataupun dalam bahasa Arab istilah dan matan dia tu, berdiri betul bagi orang yang mampu dalam solat fardu. Mungkin istilah kita kata mampu ni ikut kita lah mampu. Tapi Imam Syafi'i dia agak straight. Ya, agak straight. Cuma manusia ni ataupun kita ni ada beberapa keadaan. Ada yang mana dia ni boleh berdiri tapi dia boleh berdiri dan boleh jalan. Ada juga dia boleh jalan tapi tak boleh berdiri. Ada. Dia boleh jalan tapi tak boleh berdiri. Ada macam tu. Berdiri agak lama. Ada tak? Tapi saya dengar ada istilah macam tu, dia kata ada. Ada orang yang macam tu ada. Wallahu'alam. Ya, kalau yang saya belajar daripada guru-guru kami, Imam Syafi'i ini, selagi orang itu dia boleh jalan, maka solat tu dia kena berdiri. Itu kaedah ada. Selagi dia boleh jalan. Jadi dia tak ada alasan kata, tak boleh lah solat berdiri ni, kena duduk. Tanya balik lah. Pegang tongkat tak ada masalah. Dia tak semestinya kena pegang tongkat, dia sandar kat dinding boleh dah. Sandar kat tepi ke, belakang ke, penting sandar, berdiri ya. Boleh ya. Tak semestinya pegang tongkat.
Ya. Cuma kaedah dia yang saya faham, ya, yang Imam Syafi'i ini selagi dia boleh jalan, selagi tu dia wajib berdiri. Jadi kalau punya sakit pinggang lah, sakit pinggang lah, tak larat lah. Tapi jalan boleh tak? Jalan boleh, diri lah dia. Ya. Jadi jangan semudah-mudahnya Allah tak boleh lah Ustaz berdiri. Saya nak duduk lah solat. Boleh jalan tak? Boleh. Tak boleh. Boleh juga. Ya. Ini yang saya belajar. Tapi ada juga yang saya dengar pada Ustaz Azai terus dia kata ada dua keadaan orang ni yang dia ni boleh jalan. Tapi bab berdiri dia tak boleh. Ada juga dia kata macam tu. Saya pun fikir ada orang macam tu. Dah. Ya. Kalau jadi macam tu dia tak ada masalah. Ya. Dia tak boleh berdiri tapi dia boleh jalan. Mungkin di situ diberikan keringanan lah. Semuanya jalan. Dan yang sekarang kita tengok dia takbir, apa diri bukan? Lepas takbir tu. Kalau kita takbir tu diri lah. Mana tahu kita tu. Masa rukuk pun. Tak masa kalau dia takbir. Masa pertama dulu dia macam datang dia duduk. Duduk. Dia ambil takbir atau ihram saja. Syarat sah diri tu. Ada Fatihah tu duduk lah. Allah, kita tak pasti. Tapi dia yang kata kena diri bila masuk nak rukuk tu baru dia duduk. Baru duduk. Sebab dia tang rukuk tu yang masalah. Ya, rukuk tu susah, dia boleh duduk. Ini apa yang saya belajar, apa yang saya faham daripada penjelasan. Mungkin ada juga pun ya yang apa khilaf ke ataupun macam mana pendapat yang lain, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Ya. Cuba kita dia macam ni lah. Apa-apa yang ditulis dalam bahasa Arab ataupun diterjemahkan dalam bahasa Arab, ya, kita tak boleh nak faham sebiji seketul apa yang ditulis dalam tu. Tak boleh. Yang tak boleh. Jadi perlu kepada guru. Maksudnya kena ada yang jelaskan ataupun syarahkan. Syarahkan. Tadi petang je lah. Saya tengok ada satu orang ni. Dia share satu video. Ustaz ni cerita pasal hak manusia. Ada tengok video saya? Tak ada. Ya, Ustaz tu adalah seorang tu. Hamba Allah ni. Dia kata hak Allah itu hak Allah. Ya. Tapi kita ada juga hak kita. Okey, dia kata kalau misalnya seseorang itu tidak dapat hak dia, maknanya dia dizalimi. Baik, jadi bahayanya baca ikut zahir teks bahasa Arab. Itu bahayanya. Padahal penjelasannya macam ni dalam situ dalam hadis dikatakan. Ya, memanglah. Ya, ada satu orang ni kadi ni ditanya oleh orang Mu'tazilah. Kata kalau Allah boleh tak kita kata kalau Allah ni tak bagi hidayah ke saya, mana kata Allah ni zalim sebab Allah tak bagi hak untuk saya. Ni. Bahaya ni penjelasan macam ni. Allah tu zalim, Allah buat jahat sebab Allah tak bagi hak hidayah tu kat saya. Jadi ustaz ni jawablah dengan Mu'tazilah ni. Dia kata, kalau Allah tidak berikan hak kita pada kita, Allah jahat. Tapi masalahnya hidayah tu milik siapa? Siapa punya? Sampai ke sunatnya. Kita jangan bahayanya tu kalau kita faham teks secara seketul. Bahaya. Padahal penjelasannya ada lagi tu, ya. Kita ni siapa punya? Macam tu. Kita ni siapa punya? Allah punya. Mana kata Allah yang punya, Allah zalim kah? Taklah. Dia yang punya. Macam tu. Ya. Jadi penjelasannya jangan kita faham secara zahir teksnya. Jadi ada penjelasan-penjelasan yang perlu untuk kita dalami lagi. Ya. Itu bahaya tu. Bahaman yang macam tu bahaya. Ya, jadi kita nanti boleh komplain ke Allah. Ya Allah, kenapa kau tak bagi macam ni? Kenapa tak bagi syurga kat saya? Sudah. Bahaya tu lah. Bahaya. Ya, Allah, kita selalu sebutkan innalillah
Sehingga kita ni milik Allah. Allah yang punya. Suka hati Allah nak bagi kita nak bagi. Betul tak? Ada hak ke? Kita ada hak. Ada. Sebab kita ni milik dia. Awak nak claim kita hak kita pula. Sebab kita ni milik dia. Macam tu. Nah. Baik. Okey. Okey, sambung lah. Okey. Okay, muka surat 270. 270. Sunat menundukkan kepala sedikit melihat ke arah sujud ketika berdiri sebagai tanda adab berdiri di samping lebih dekat untuk mendapat khusyuk. Sunatnya kita hadap, maksudnya pandangan kita ni ke bawah sujud supaya adab lah, ada segi adab di sini ya, ada segi adab. Melihat ke tempat sujud dalam seluruh solat hukumnya sunat kecuali jika berada di hadapan Kaabah dan mengucapkan lillah. Ya, illallah dalam dua keadaan ini sunat melihat Kaabah dan sunat melihat jari telunjuk masa kita tasyahud. Nah, di situ. Jadi masa Kaabah di depan tu kita sunat untuk melihat Kaabah. Ya, tapi kalau Kaabah tak ada, kita tengok di depan sujud. Dan juga sunat untuk tidak melihat di depan sujud ketika kita tasyahud. Ya, tahiyat itulah asyhadu alla tasyahud tu tadi. Illallah ya, baca illallah tu kita tengok jari tu. Baik. Pendapat muktamad ialah jika seseorang memerlukan seseorang yang akan menolongnya secara terus-menerus untuk berdiri mendirikan solat dalam solat fardu, maka dia tidak wajib berdiri. Tapi boleh solat dengan duduk. Ini. Ya, dia boleh jalan. Tapi kalau nak berdiri tu macam perlukan orang lah. Maka dia tidak wajib. Ya, ini pendapat yang muktamad. Dalam Hasyiah Pujairimi ada pendapat. Sah solat duduk sambil duduk dan berbaring untuk solat sunat walaupun mampu berdiri tetapi tidak boleh terlentang. Solat sunat boleh duduk tak? Boleh. Solat sunat dia banyak kekurangan, kekurangan, dia banyak keringanan. Ya, salah satunya solat sunat kalau tidak menghadap kiblat boleh, tak ada masalah. Solat fardu tak boleh. Solat sunat ya, apalagi kalau solat sunat dalam kendaraan. Kalau tak menghadap kiblat tidak masalah. Sebab dalam hadis pun ada, tapi solat sunat di atas unta ya, ketika berjalan. Okey. Baik. Ini cara solat jika tak mampu berdiri ya. Sini ada dia punya susunannya, berdiri dengan sedikit condong, bersandar ke dinding ataupun tongkat. Kalau tak mampu juga duduk, yang paling afdal ialah duduk iftirash, kemudian tarabuk, kemudian tawarruk. Ya, nanti macam mana duduk iftirash tu nanti kita tengok ya, kat surat sebelah ada. Jika tak mampu juga duduk berbaring. Yang paling afdal adalah berada di rusuk sebelah kanan. Kita baring, rusuk kita ni belah kanan, letak terbaring belah kanan lah ya. Baik, kemudian kalau tak mampu juga ya dia berbaring, maka dia tidur dengan terlentang. Ini susunan dia, mula-mula berdiri, tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, berbaring, baring dengan rusuk belah kanan ya. Tak boleh juga baru terlentang. Ya. Ketika rukuk dan sujud disyaratkan dengan menggerakkan kepala. Tak mampu juga disyaratkan dengan menggerakkan kepala dengan tertipan mata juga ya. Tak boleh nak rukuk segala macam ya. Jika tak mampu juga maka dengan hati iaitu menghadirkan seluruh rukun solat di dalam hatinya. Ini menunjukkan solat ni bukan benda yang boleh diringan-ringankan. Yalah, bukan benda yang boleh diringan-ringankan. Catatan, duduk iftirash ialah duduk beralaskan telapak kaki kiri dengan melipat kaki kanan di belakang dan menegakkan telapak kaki kirinya sambil menegakkan telapak kakinya sambil menekan jari-jari kakinya supaya menghadap kiblat. Nampak? Telapak kaki kiri itu melipat kaki kanan ke belakang dengan melipat kaki kanan di belakang. Duduk iftirash. Nampak? Kata nampak? Dia nak duduk di antara dua sudut tu lah. Ya. Kalau tabuk itu duduk bersila, boleh ke duduk bersila solat? Jadi yang mana yang sakit? Yang mungkin yang kaki terlama. Duduk dalam solat tidak disyaratkan macam mana pun tak disyaratkan. Maksudnya kena duduk macam ni, kena duduk dua macam duduk tasyahud ya. Awal tasyahud akhir kena tak?
Tidak disyaratkan langsung. Nak duduk bersila pun boleh. Nak duduk kaki melonjor ke depan pun boleh. Tak ada masalah. Jadi tidak disyaratkan. Nak duduk macam mana pun boleh. Tapi sunatnya iftirash. Ya, ini disunatkan iftirash. Ataupun tarabuh. Ataupun duduk tawarruk, ialah duduk seperti duduk iftirash tetapi kaki kirinya dikeluarkan. Ini tasyahud akhir tu. Kan? Tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal ni kaki kiri tu tak dikeluarkan. Dia di bawah kaki kanan. Di bawah kaki kanan. Ya? Baik. Baik, itu dia. Okey. Surat 273, kefarduan solat. 273 dah. Kefarduan solat. Tidak ada keuzuran untuk tidak menunaikan solat selagi akal masih boleh berfungsi. Selagi masih berfungsi, tak ada uzur solat. Kena solat. Orang yang mampu berdiri untuk solat, wajib berdiri. Jika tak mampu, wajib duduk. Jika tidak mampu, wajib berdiri dan seterusnya. Ya. Macam tu. Jadi macam mana pun keadaan kita, selagi akal kita masih ada, masih boleh berakal, wajib untuk solat. Okey, baik. Buka surat sebelahnya, rukun yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Baik, rukun yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Ya. Baik, nama lain daripada surah Al-Fatihah yang banyak ya. Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Masani, ya. 7 yang diulang-ulang, As-Salah, ya. Fatihah itu solat, ya. Solat, Alhamd, ya, pujian, Al-Wafiyah yang sempurna, Al-Kanz, simpanan kukuh, As-Safiyah yang menyembuhkan, Asyafiyah ya, menyembuhkan, Asyifa penyembuh, Al-Kafiyah yang mencukupi, Al-Asas pokok, Ar-Ruqyah penawar. Surah Al-Fatihah ini nama dia. Ya, Asyukur, syukur, doa dan juga doa, Al-Waqiyah ya, yang melindungi daripada kesesatan dan lain-lain. Itu. Surah Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap rakaat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, sama ada ketika menjadi imam ataupun menjadi makmum. Wajib baca surah Al-Fatihah. Rukun yang keempat, ya. Ke surat sebelahnya 275, permasalahan. Jika tidak mampu membaca surah Al-Fatihah, hendaklah membaca 7 ayat Al-Quran dan disuratkan ayat-ayatnya berturutan dan huruf-hurufnya adalah sebanyak huruf dalam surah Al-Fatihah. Ya, kalau misalnya dia tak ingat ataupun mungkin tak hafal lagi, mampu lagi untuk dibaca Al-Fatihah, maka dia bacalah surah-surah yang lain yang sama huruf dia dalam 7 ayat, ya, kalau boleh sama hurufnya dengan surah Al-Fatihah. Ya. Dan sini kena jaga-jaga. Al-Lahan. Apa dia Al-Lahan? Masih ingat lagi Al-Lahan? Lahan tu apa lahan? Kesilapan dalam surah Al-Fatihah. Ya. Masih ingat lagi dalam buku tajwid dari itu? Kesalahan baca Al-Quran ada berapa? Kat buku ni tak ada. Buku tajwid. Ya. Yang online ni sebenarnya tengah buat kopi apa? Online buat kopi. Jangan susah nak tidur. Ya, yang lain. Ada kan buku tajwid kan? Kesalahan baca Al-Quran ada berapa? Ada 2. Al-Lahnul Jali, Al-Lahnul Khafi. Kesalahan nyata dan kesalahan yang sembunyi. Kesalahan nyata ni apa dia? Ustaz tak ada, Ustaz jawab. Kesalahan nyata apa dia? Kesalahan yang mana dia menukar baris ataupun menukar huruf. Soal Fatihah, jaga-jaga. Selalunya kat mana Fatihah salahnya? Tertukar. Silapan dalam surah Al-Fatihah. Kebanyakan biasanya apa? Tukar huruf. Ihdina boleh. Ya. Kebiasaannya paling banyak huruf hasimbul dengan huruf hapedas. Kan? Ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, hapedas ke hasimpul je tu? Rahman Rahim tu. Rahmanirrahim, hapedas ke hasimpul? Hapedas. Ramai yang baca Rahmanirrahim, Rahmanirrahim. Dekat tu.
Kesalahan nyata, hukumnya dosa, tak boleh ya. Ya, kalau terjadi dalam Al-Fatihah dan kita tahu itu salah, hukumnya sah. Solatnya tidak sah. Tuh. Ha simpul dengan ha pedas. Lagi apa dia? Hamzah dengan ain. Alhamdulillahi Rabbil. Hamzah ke ain? Hamzah ke ain? Ini. Jangan Hamzah. Huruf ain. Tukar huruf tu. Ya. Ramai yang baca macam tu. Rabbil alamin dibaca Hamzah. Al-lahnul jali, kesalahan yang nyata yang mana dia boleh merosakkan Fatihah dan menjadikan solatnya tidak sah sebab dia rukun dalam solat. Okay. Yang selalunya situlah. Dia saya jaga-jaga di situ. Kalau ihdina ni biasanya ada yang baca dengan dia ni tak sampai menukar huruf, ya. Nah, ada juga dia baca dengan dengan suara yang kuat, ya. Ini dia tak sampai menukar huruf, ya. Okey. So jaga-jaga kesilapan bacaan Al-Quran yang boleh membatalkan solat, ya. Kalau tak mampu juga baca ayat-ayat Al-Quran yang 7 ayat, macam mana? Baca 7 jenis zikir ni. Apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, masya Allah, wa ma lam yasha' lam yakun. Pula ada kawan-kawan yang mu'alaf, ya, baru masuk Islam, kan? Dulu dia hafal Fatihah, jadi murak tu. Ya, sudah dihafal ni lah kalau misalnya tak boleh, ya. Macam Fatihah gantikan tu. Walau bagaimanapun, sebelah dia, walau bagaimanapun huruf-hurufnya tidak sebanyak huruf-huruf dalam surah Al-Fatihah. Oleh itu, mengulang-ulang bacaannya untuk menyamakannya. Jadi, jika tidak mampu juga baca seperti zikir-zikir ini, dia hendaklah diam selama tempoh membaca surah Al-Fatihah. Ya, ini peringkat-peringkat dia. Ya. Okay. Makmum yang muafiq wajib membaca surah Al-Fatihah. Muafiq ni apa ya? Muafiq ni dia bersama dengan imam. Ya, dia sempat dengan imam ni, ya, maka dia wajib membaca seluruh surah Al-Fatihah pada semua rakaat solatnya. Sama ada imam baca surah sir ataupun jahar. Ya, dengan suara perlahan ataupun suara yang nyaring. Makmum yang masbuk, apa ni masbuk? Tertinggal. Ya, lewat yang masbuk lah, ya. Pula, kalau masbuk pula wajib baca sekadar yang dapat dibacanya daripada surah Al-Fatihah ketika berdiri bersama-sama imam. Ya. Okey. Contohnya imam dah baca dah surah pendek. Ya. Dia baca surah pendek dah habis dah. Ya, kita pun baru Allahu Akbar. Ya, maka bacalah Al-Fatihah yang mana mampu. Tapi kalau memang kita ni bersama imam daripada takbiratul ihram, wajib kita baca surah Al-Fatihah seluruhnya. Baik. Permasalahan, bukan surat 277. Sebelahnya. Ragu-ragu membaca surah Al-Fatihah. Jika seseorang yang sedang solat, tiba-tiba ragu-ragu, adakah dia sudah baca Al-Fatihah ataupun belum? Ada dua keadaan. Jika dia imam atau solat seorang diri, munfarid, dan ketika itu dalam keadaan duduk antara dua sujud misalnya, dia hendaklah wajib terus kembali berdiri dan baca Al-Fatihah. Ya, bila dia datang ragu-ragu dia tu ketika apa? Duduk di antara dua sujud. Dia main syaitan ni kacau. Tak cuba bagi Fatihah ni apa? Ya, dia main. Ya, tak ada. Ada. Maka di situ kalau kita ragu-ragu, maka kita wajib untuk sambung berdiri dan baca Al-Fatihah. Kalau dia seorang makmum, dia hendaklah tetap mengikut imam. Selepas imam memberi salam, dia akan menambah satu rakaat lagi dengan membaca surah Al-Fatihah. So itulah ya yang saya ada kongsikan kan. Baca tu surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ada tak saya kongsikan hari itu?
Ada perasan tak ayat tu? Tak ada. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dibaca sebelum salat. Ya, saya cek ayat berapa. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah. Al-Mu'minun. Oh, kita tak sampai lagi Al-Mu'minun. Bisa 18. Kita baru masuk ke 10. Okey. Ya, Al-Mu'minun 18 ayat berapa ni Allah? Mana dia? Ni penting ni ayat ni, baca lah. Ini mujarak ni. Ayat 97. Sekejap saya cari ya, ke surah berapa? Al-Mu'minun 97. Ada yang boleh cari ya? 97. Ke surat 348. 348. Kat tengah-tengah ha. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. 348 ayat 97 hingga 98. Penting ni. Ayat ni baca sebelum niat ataupun sebelum takbiratul ihram. Insya-Allah. Benda tu tak main kacau. Dia tak ada lah ni. Betul saya mujarak, memang mujarak ya. Sebelum jadi imam selalu saya baca ni. Kalau tidak ketak segi dia main 3 ke 4. Sudah. Pucat bukan. Saya ada masalah anxiety kalau tiba-tiba dia bercolak jadi imam. Itu saya masalah. Itu saya masalah. Kalau saya sedia dari awal rumah saya nak pergi surau kan, memang saya sedia, tak ada masalah. Dia okey. Tapi kita dah tahu dah ni kan. Macam ni baru dia. Haji surau ni dah habaq dah imam ni tu imam sana, ustaz ni jadi imam, dia jadi khatib, jadi imam. Kita pun lega lah, saya pun lega sebab tahun lepas raya haji dengan raya puasa saya jadi imam. Jadi bila tengok kawan WhatsApp, guru WhatsApp, okey yang jadi imam ustaz ni, dia pun jadi khatib juga. Oh lega kita, lega pergilah awal. Memang tak nak pergi apa pun. Pergi awal kita pergi elok, duduk elok, dia puas soleh, ustaz imam. Allah. Saya boleh. Saya kalau macam tu anxiety. Baca habis berterabur. Saya ingat. Saya tak macam tu. Saya tak boleh. Ya. Kerja-kerja tu saya tak boleh. Saya tak berapa minat jangan jadi imam ni. Ya, Allah. Nah, tapi bab yang ayat rakaat yang keempat, 3, 4 ni kalau baca Rabbi a'udzubika tadi tu, insya-Allah. Dia tak kacau lah. Ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Sebelum solat, sebelum takbiratul ihram baca ayat tu. Tapi yang kita nanti tu ayat tu okey ke? Setakat saya jadi itulah, jadi imam ni setakat ni tak ada lah. Tak ada perasaan tu 3, 4 tu tak ada. Dia lebih yakin, oh ini 3 rakaat dah. Dia perasaan yakin tu ada. Dua ayat ni je lah. 2 ayat. Ya. Okey. Dia kalau yang baca surah tu lari-lari tu biasalah. Dia kalau dah gabra tu macam tu. Kita gabra, orang ramai belakang. Aduh, gabra. Lepas bayar awak tu imam. Bila hampa ni dia bagi jadi imam tiba-tiba kita pun pening. Jangan. Saya tak boleh. Okey, baik insya-Allah. Okey, baik. Okey, jadi itu nah. Setakat yang saya inilah yang setakat ni alhamdulillah lah. Bila amalkan tu insya-Allah dia tak datang. Ya, lebih yakin tu ada. Sama juga kalau kita nak bagi keputusan. Nak ambil ke dak projek ni, contoh nak projek ke nak buat kerja ni kan. Dia kadang-kadang datang perasaan ragu-ragu, was-was. Nak bagi keputusan tu macam mana. Baca ayat tu insya-Allah. Ya. Syaitan tak akan bisik lah. InsyaAllah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itulah siapa-siapa ni yang ambil keputusan besar-besar ni. Tahu jadi tuan hakim ke apa. Okey, baik insyaAllah. Okey, terus masalah yang seterusnya, jika dia lupa ayat mana yang dia berhenti ketika baca Al-Fatihah, hendaklah dia mengulang semula di ayat yang dia yakin berhenti padanya. Begitu juga jika lupa rukun dalam solat. Ya.
Baik, rukun yang kelima, rukuk. Rukuk ialah membongkok ke hadapan sekira-kira sampai dua tapak tangan kepada kedua lutut. Yang lebih afdal ialah membongkok ke hadapan. Membongkok ke hadapan. Ya, dengan menyamakan belakangnya dengan tengkoknya, sekira-kira jadilah keduanya lurus seperti sekeping papan. Serta meluruskan kakinya, jangan bengkok juga. Ya. Iaitu betis dan paha, dan kedua telapak tangannya memegang dua lututnya serta menjarangkan anak-anak jarinya. Nah, ini rukuk. Kita bongkokkan. Baik, syarat-syarat sah rukuk, bukan surat sebelah dia. Pertama, sah rukun yang sebelumnya iaitu berdiri, ya. Kemudian melakukan rukuk kerana melaksanakan rukun solat, bukan kerana yang lain. Dia rukuk tu bukan sebab yang lain. Contoh dia nak mengelak bola kena main kat dia, dia rukuk. Tak sah rukuk dia. Ataupun dia rukuk sebab apa? Nak ambil handphone jatuh. Dia niat sebab tu. Tak boleh. Walaupun memang dia nak rukuk. Tapi niat dia niatkan dulu, dia nak ambil handphone dulu baru dia rukuk. Tak boleh. Ya, macam tu. Kemudian melaksanakan tumakninah dalam rukuk dan yang membongkokkan badannya sehingga kedua tangannya dapat mencapai kedua lutut dia. Ini syarat. Kena sampai ke lutut, pegang lutut. Ada setengah dia tangan dia panjang. Allah, macam mana dia kata dia pegang betih. Betih dia pegang. Pegang rukuk. Macam mana orang sampai bawah ni? Allah, tak imagine. Allah Allah, macam mana? Ada ke? Saya ada yang cerita. Sebab dia buat macam tu sebab dia kata ada orang ngajak, dia kata tangan kena lurus. Okay. Itu yang dia buat tu. Nanti dia buat macam tu. Tak ada buang lah. Kalau lebih baik pegang betul lah. Daripada kita letak tangan buang. Kalau tengok secara fizik dia tu, bila kita badan ke depan, bongkok ke depan, tangan tu memang lurus akan ke lutut. Tapi kalau memang dia tak lurus, memang kadang-kadang ke bawah. Kalau dia bongkok terlebih tu memang terlebih kan? Terlebih. Dia kena, dada tu kena ke depan. Maksudnya betul-betul ke depan dan memang dia lurus. Kepala tegak straight. Ya. Itu. Masa ini kena ke depan sedikit, ke depan kan. Kalau dia bongkok macam ni, mungkin tangan ke bawah. Dia akan melengkung. Dia kena ke depan kan. Ini yang tadi saya highlightkan tadi. Bongkok ke hadapan. Bongkok ke hadapan. Ya. Baik. Permasalahan. Bukan surat sebenarnya 278 tadi. Rukuk dalam keadaan inkhinas. Tidak sah rukuk dalam keadaan inkhinas jika melakukannya dalam keadaan sengaja atau tahu hukum haramnya. Inkhinas ialah merendahkan badan ke bawah sambil mengangkat kepala dan mengkedepankan dada. Kepala ni angkat, dada ke depan. Kan kepala kena straight kan, menghadap kiblat. Tengok tempat sujud. Kepala ke depan macam ni. Ya. Saya ulangilah. Inkhinas ialah merendahkan badan ke bawah. Jadi ke bawah. Macam ni. Macam ni. Tak tahu. Inkhinas ya. Tak sah lah rukun macam tu dah. Ya, dan mengedepankan dada. Jika tidak sengaja dan tidak tahu hukumnya haramnya, tidak batal. Apa yang masih dilakukan ialah berdiri kembali dan rukuk yang betul seperti biasa. Kalau dia tak tahulah. Inkhinas ya. Baik, rukun yang ke-6, tumakninah ketika rukuk. Tumakninah bermaksud tenang, diam sekejap tanpa bergerak dengan kadar paling kurang sekali sebutan. Subhanallah. Ya, paling kurang subhanallah. Ya, pengertian tumakninah akan disebutkan oleh pengarang nanti akan datang. Ya. Dalil tumakninah ada ke dalil dia? Ada. Nabi bersabda, "Atimur ruku'a was sujud." Sempurnakanlah rukuk dan sujud. Ya. Banyak hadis kan di sini ya, ketika seorang sahabat ada dia solat, dia macam laju dia. Nabi pun kedok solat balik. Dia pun solat lagi, Nabi kata kok, tak solat ni, solat balik. Rupanya solat dia tak ada tumakninah. Solat macam tu. Ya, kita diam sekejap tanpa bergerak dah senang. Kalau setiap aku duduk gelap tu. Jadi je lah.
Dia tak bergerak ni tak ada masalah. Dia yang masuk di sini ni diam sejenak dengan kadar subhanallah je. Bergerak ni bergerak apa? Bergerak badan. Tangan dia kan, dia kamu bawah dulu. Baik. Pergerakan di sini ialah pergerakan selain yang dikecualikan ni apa? Pergerakan jari. Jari ini dikecualikan. Jari, mata, hidung, bibir, telinga. Itu anggota-anggota yang kalau kita gerakkan berapa kali dalam solat, itu tidak membatalkan solat. Selain itu batal. Lebih pada 3, itu batal. Contohnya digaruk tangan ni gerak. Tangan ni bergerak. Lebih pada 3, batal. Tapi kalau digaru macam ni kan, digaru sampai esok. Betul lah solat dah. Tak. Sebab yang bergerak ni hanya jari dia. Ya. Okey, baik. Okey. Okey, muka surat sebelah dia 280. Rukun yang ke-7, i'tidal. Apa i'tidal? Iaitu kembali kepada keadaannya sebelum rukuk. Ya. Apa dia tadi? Berdirilah ya, dengan cara kembali berdiri betul bagi orang yang solat berdiri, dan kembali duduk yang lurus bagi orang yang duduk. Kalau dia berdiri, berdirikan. Kalau dia duduk, luruskan duduknya. Okey. Baik. Syarat-syarat sah i'tidal, rukun sebelumnya iaitu rukuk adalah sah, mestikan dia sah dulu masa rukuk tadi. Kemudian melakukan i'tidal kerana melaksanakan rukun solat, bukan kerana sebab yang lain. Sama macam tadi juga. Ya, dia berdiri itu bukan sebab mungkin nak helak ke apa, kena pukul pada orang bawah ke apa, tak. Ya. Dia memang nak i'tidal. Melaksanakannya dengan tamakninah, mesti kena berhenti sekejap ya. Dengan kadar subhanallah, badan tegak, tidak memadai jika orang sedang rukuk, ya, kena tegaklah. Tak padai, ya. Tidak memanjangkan lebih pada kadar baca doa yang sunat dan membaca Al-Fatihah. Jangan i'tidal ni lebih lama pada baca doa ataupun baca Fatihah. Dia sangat ringkas ya. Sangat ringkas. Boleh memanjangkannya pada rakaat terakhir, ini kerana ada pada rakaat terakhir adalah tempat untuk berkunut, sama ada kunut Rabithah dalam solat subuh ataupun witir, ataupun kunut nazilah, kunut supaya bala diangkat oleh Allah. Soalannya, kalau kita pergi ke tempat yang mereka tidak baca kunut, kita nak macam mana solat subuh kita? Mereka tak kunut. Contoh kat mana? Kat Perlis lah. Kat Perlis. Ya, macam mana? Kita selalu kunut. Mereka tak kunut. Macam mana? Biasanya kalau imam yang faham, dia akan panjangkan i'tidal dia. Sama seperti yang di Mekah, Mekah Madinah. Dia akan panjangkan. Kalau perasaan dia buka akan itu solat subuh. Ya, solat subuh dekat Madinah atau Mekah. Dia akan panjangkan sekejap untuk bagi ruang kepada yang kunut, untuk baca kunut. Baru dia sujud. Maknanya masa imam tidak. Imam tak baca kunut, kita baca kunut. Kita baca. Boleh. Boleh. Maknanya kita tak melampaui Imam. imam. Tak ada masalah. Kita bukan melampaui. Melampaui di sini, kita dulu buat rukun. Ini kunut bukan rukun. Dia sunat dapat. Dia bukan rukun. Imam tu kena pandang. Kena tahulah. Alim lah. Dia kena tahulah. Kira imam yang ngaji lah. Kalau dia kira di tempat dia juga, orang hamil baca tu, tak ada apa. Betul. Okey, kalau misalnya imam ni dia pun tak mau bagi can juga. Kita boleh kunut dengan kunut yang pendek. Kunut yang pendek ni Allahumma gfirli ya ghafur. Itu pendek. Allahumma gfirli ya ghafur. Yang kunut. Bukan, jangan kunut. Ya. Jangan kunut. Allahumma gfirli ya ghafur. Allahumma firli ya ghafur. Ini kunut yang paling pendek lah.
Allahumma ighfirli ya Ghafur. Ya, angkat tangan. Allahumma ighfirli ya Ghafur. Dah. Oh ya. Ikut imam. Ya. Oh ada sebut dah dalam buku ni. Tulis lah ni. Nak tulis tulis. Allahumma ighfirli ya Ghafur. Tapi dalam buku ni tak ditulis ni doa ni. Doa kunut yang ringkas ni. Tak ada. Dalam buku ni tak ada. Cuma yang permasalahan yang kunut tu ada di sini sebut. Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli ya Ghafur. Ini kunut yang paling ringkas lah. Nah, paling ringkas. Mana dia angkat tangan kau orang. Angkat tangan boleh. Tak angkat dalam macam tu. Dalam masalah. Tak isyaratkan angkat tangan. Baik, permasalahan. Jika imam mazhab lain tidak baca doa kunut dan telah sujud, makmum bermazhab Syafi'i boleh baca doa kunut secara mutakhalluf. Kemudian sedikit, asalkan jangan ditinggalkan oleh imam dengan 3 rukun yang panjang berturut-turut. 3 rukun yang panjang. Ya, contohnya imam dah rukuk dah. Kemudian dia dah sujud dah. Imam dah sujud dah. Kemudian dia duduk bangun duduk di antara 2 sujud. Kemudian nak sujud, kita tak habis lagi. Janganlah sampai macam tu, ya. Jangan sampai kepada lebih pada 3 rukun. Ya, dengan 3 rukun. Batal solat makmum jika dia tetap membaca tahiyat awal sedangkan imam telah naik ke rakaat ketiga. Nah, batal. Ini pun nak kena bagi faham ni juga ni. Tahiyat awal itu adalah sunat. Nah, jadi guru kami pesan, tahiyat awal itu adalah tahiyat yang paling ringkas. Ya, jangan duduk lama sangat. Ya, imam dah bangun, ya, kita pun masih lagi tahiyat. Okey. Jadi kalau boleh ikut imam. Ya, ikut imam. Kalau kata tahiyat awal betul pakai tahiyat tahiyat awal ni. Lepas tu kita naik kat dia tak baca kan. Dia tak baca lah. So sunat. Salat dia tak salah. Dia sunat ni. Sunat dapat ya. Tak payah duduk, tak payah. Dia sujud sahwi. Ya. Okey, dia sujud sahwi. Tak payah repeat balik tu. Kan rukun dia. Baik, perbezaan dengan keadaan membaca doa kunut tadi kerana makmum melakukan apa yang telah dilakukan imam, iaitu i'tidal, sedangkan dalam perkara tahiyat awal tadi makmum melakukan apa yang tidak dilakukan oleh imam. Oh, itu beza dia lah, ya. Kalau imam dia tak ini contoh kalau imam dia tak tahiyat awal. Kita makmum nak tahiyat awal juga. So, macam mana? Batal. Kali ikut imam. Ustaz, imam tak tahiyat. Ni ngaji ni, kena ngaji. Tahiyat awal. Saya pernah jadi sekali kat surau. Imam tak tahiyat. Dia lupa tahiyat awal tu. Tapi makmum tu duduk tunggu. Lepas tu imam tu lagi baca tahiyat. Mana kat tiga tu. Okey, jadi imam tu dah bangun dah. Lepas tu dia duduk balik. Dah, dia bangun, lepas tu dia rukuk ketiga, dia baca tahiyat hari ni. Dia tahiyat. Ni solat rakaat yang keempat. Ada 4 rakaat. Nampak dah keempat. Allah. Kau ni kena ngaji lagi. Salah tak? Dia tak perlu. Dia tak perlu. Sebab dia turun baca dia kat dia, dia baca tahiyat lagi, dia mana? Tahu saya tahiyat awal ni hanya rakaat yang kedua aja. Yang ketiga tak ada. Kalau macam tu terlepas, makmum boleh ikut juga betul lah. Kalau solat tu tetap sah, cuma yang tahiyat awal tu sebagai sunat, dia ada. Dia sunat je.
Cuma perkara sah ke tak sah dia dekat tahiyat awal di dekat yang ketiga tu Allah alam, saya tak pasti. Ya. Oh ya, itu tak tahu. Allah alam lah. Ha. Kita tak Allah lah, saya tak pasti tu hukum dia macam mana. Dia jadikan tahiyat awal tu di rakaat ketiga, aku tak pasti. Adakah sah ke solat dia Allah alam. Ya. Sebab dia benar sunat, nanti saya cari lah kalau jadi jumpa. Yang laku. Tak apa. So ini pelajaran untuk kita nah. Jadi tahiyat awal hanya di rakaat yang kedua, ya. Rakaat yang kedua. Yang tu masalah tak buat. Tinggalnya tak ada masalah. Ya, tinggalnya. Okey. Dah, baik. Rukun yang ke-8, tomak ninah ketika i'tidal. Ya, okey. Dia ulang balik ya. Tomak ninah yang tadi berhenti sejenak dengan kadar subhanallah ya. Kemudian yang ke-9, rukun yang ke-9, sujud sebanyak 2 kali ya. Sebanyak 2 kali. Ini dipotong. Okey, tak apa. Sujud sebanyak 2 kali iaitu wajib bersentuh sebahagian daripada dahi akan tempat sujud dengan memberatkan sedikit ataupun menekan kepalanya di tempat sujud. Dahi itu kena tekan tempat sujud tadi. Wajib meletakkan anggota-anggota sujud di tempat sujud, wajib meninggikan punggung daripada kepala dan bahu, wajib dilakukan pada tiap-tiap rakaat dengan 2 kali sujud. Dia ada syarat dia ni, sujud ni. Nah, kena bersentuhan tu anggota 7 anggota. Dahi 2 telapak tangan, dah 3 dah. Lutut 5 dah dengan telapak jari kaki tu. Perut ikut jari tu lah. Perut jari-jari kaki tu ya. Jadi jadi 7 anggota. Kena bersentuhan. Yang wajib ini di sinilah yang paling wajib di sini. Dan hidung? Hidung tidak wajib. Kesian kat kita. Hidung tak berapa panjang kan. Tapi semua ada orang salat dia memang dia patut lagi kali semua kontak kan. Di dahi pun dah cukup lah. Kita tak ada halang. Cuma masa sujud tu agak ditekan sedikit. Agak ditekan tempat sujud tu. Dahi pun bagi rata di sini ya. Masalah kadang-kadang dia tekan kat sini ni. Itu bukan dahi, ni kepala. Orang dia patut dulu. Tak sah tu. Sebenarnya bukan dahi ni kepala. Sebab dia kena rapat. Di sini, di dahi di sini ya. Dahi ni. Confirm hidung pula kan. Tak kena hidung tak masalah lah. Kita hidung tak apa tinggi. Baik. Baik. Kemudian ni. Punggung tu lebih tinggi daripada kepala dan bahu. Jadi kalau solat dekat tangga macam mana? Ada kan? Ada saya jumpa. Sembayang dah penuh tempat. Sembayang kat tangga. Ada sujud. Kepala dia tangga. Kan tangga tu kan ada. Bila dia sujud tu, Kepala dia kat Kepala kat tangga jugalah. lantai masjid. Jadi Punggung tu sama. Dia mesti tinggi. Jadi kalau sama ataupun rendah, tak sah. Sujud tak sah. kita sudah masjid penuh mana? Jadi dia dah dengar tu tapi atas tu tinggi sikit ada duduk tu kena ada lantai dulu lah. Kaki tidur angkat. ataupun kadang solat dekat ni lah tempat laluan hoki tu kan. Yang lawan kayu yang mendaki Mendaki tu kan. Mana yang duduk mana sujud je Kepala lebih tinggi. bukan aku tu lah. bukan orang kepala. Dia syarat dia kena tinggi daripada kepala. Kena tinggi dah. Dia kalau juga nanti dia kena letak lah dengan kawasan semayang solat. Macam buat satu kawasan larang ni. Sebab macam tu lah. Okey. Okey, muka surat 282 dalil sujud di atas 7 anggota tu ada dalilnya kat sini ya. Tadilah ya dahi, 2 telapak tangan, di 2 3 dah. Lutut dengan
pokok jari kaki tu. Okey, kemudian 283 ada dalil menekankan hidung dan dahi ke tempat sujud sambil merenggangkan kedua tangan daripada rusuk. Ya, kena regam sikit. Untuk lelaki dia renggangkan tangan tu. Kalau perempuan dia dirapatkan. Okey. Baik. Okey, bukan surat 284. Permasalahan. Jika seseorang luka di dahinya dan membalutnya dengan kain, dia boleh sujud dengan balutan tersebut dan tidak perlu qada. Ya. Ya. Luka kat pagar, sujud kat situ tak ada masalah. Jika dia tidak mampu sujud kerana ada sebab, ilat yang itu sebab tadi yang dibolehkan oleh syarak, maka hendaklah dia mengisyaratkan dengan kepala atau mata dan tidak wajib mengkodokkan salatnya semula. Kalau orang yang ni dia rambut panjang, dia terlipat tu, tak kena dari tu, Tak sah. sama. Kena. Tapi kalau sedikit, nanti ada syarat dia. Dan saya 2/3 kot. Saya tutup. Ya, ada sedikit je. Itu masih sah. Ini dah rambut dah panjang rongga, tutup semua. Ataupun buat style apa? Rambut Cina. Perempuan Cina. Macam helmet juga. Dia tutup semua. Itu tak boleh. Dia kena ada sedikit tak apa dah. Ya. Jika cuaca panas dan tidak boleh sujud kerana tempat sujud panas. Sini jarang lah ya. Kalau dekat Arab tu, selalulah ya. Jika cuaca panas dan tidak boleh sujud kerana tempat sujud panas, boleh menghamparkan kain seumpama untuk sujud di atasnya berdasarkan hadis. Ya, hamparkan kain. Cuma masa hamparkan kain, jangan guna kain yang kita letakkan di badan solat. Contohnya saya ada ridak tu kan, saya ada selendang tu. Saya ada selendang tu. Masa solat saya bawa kain selendang tu dengan solat saya. Maknanya dia bergerak ikut solat saya. Bila saya nak sujud, saya ambil kain tu, saya letak di situ, saya nak sujud, maka itu tidak sah. Sebab apa? Sebab kain tadi itu dia bergerak dengan pergerakan badan saya masa solat tadi. Kalau sebelah solat dah. Kalau sebelah solat tak ada masalah. Ini contoh kan, dia kain selendang ni kan. Dia panjang. Kalau panjang, kat bawah tu sujud, kita sujud, dan situ tempat sujud dia kain tak bergerak pun masa kita solat. Itu tak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia bergerak, masa saya solat, takbiratul ihram, takbir, saya rukuk, dia bergerak. Kemudian masa sujud, saya hampak untuk saya sujud. Itu tak boleh. Sebab Tapi kalau jatuh, dia tak faham. Jatuh. Takkan jatuh kat sujud pun. Biasanya tak kena. Ya. Kalau tengok dalam penjelasan di sini, yang saya belajar pun tak boleh. Sebab dia bergerak dengan pergerakan kita. Jadi sebaiknya kalau nak selamat, letak siap situ. Sebelum solat. Tak siap situ. Nampak je. Tak tahu tak. Oh. Jatuh. Sebab dia bergerak dengan pergerakan solat kita. Itu yang tak boleh. Yang dikata tak boleh itu sebab dia ikut gerak dengan pergerakan solat. Kalau dia tak bergerak sendiri ya dengan pergerakan solat kita, itu tak masalah. Ya, tapi mustahil dia tak bergerak. Ya. Okey, baik. Sudah. Okey, satu lagi ya. 10, rukun yang 10, tamakninah ketika sujud ya. Tamakninah masa sujud tu pastikan kita diam sejenak. Okey, baik, duduk di antara dua sujud. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah kita akan sambung lagi bulan depan. Nanti apa? Dulu kat Taman Selasih, habis kelas melepak kat situ. Dululah ya, sini dah. Tak ada. Okey, baik, insya-Allah. Yang kelas yang atas tu. Kat Taman Selasih. Okey. Ada soalan kan katanya yang online? Sini online. Kemarin minggu lepas Abang Zul tanya, Ustaz, boleh main kelas? Kata minggu ni tak main pula. Okey. Okey, ada hal masing-masing insya-Allah.
Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran wa akrimna bi tilawatil Quran wa syarafna bi syarafatil Quran wa adafna bi syafaatil Quran wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah bi hurmatil Quran. Allahumma hdina bi hidayatil Quran wa najjina minan niran bi karamatil Quran wa rfa' darajatana bi fadilatil Quran wa kaffir 'anna sayyi'atina bi tilawatil Quran ya dzal fadl ihsan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Jazakumullah khair. Alaikum minkum. Apa lagi? Barakallah. Ya, Ustaz. Ya, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.